Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam sesi pembelajaran kita bagi kursus Power System Protection DET 583 Chapter 1 Introduction to Power System Protection. Okey, dalam introduction to power system, so yang pertama sekali kita harus memahami the philosophy of power system protection. So filosofi kepada power system protection ini adalah bukan bermaksud dia menghalang, bukan bermaksud no protection of power system can be prevent the flow of the fault current through the system, tetapi it only can prevent the continuation of flowing of fault current by quickly disconnect the short circuit path from the system. Bermaksudnya elemen protection system ni bukan bermaksud dia mengelakkan sesuatu fault berlaku, tetapi dia berfungsi sebagai mengelakkan daripada arus yang berlaku diakibatkan short circuit itu berterusan dan merosakkan elemen lain dalam power system. Okay. So what is system protection? Apa itu system protection? Dan bila kita bercakap berkenaan dengan sistem adalah satu elemen yang mana dia melibatkan bukan salah satu item ataupun salah satu komponen sahaja, dia melibatkan beberapa komponen. Okay. System protection kita boleh katakan sebagai a complete arrangement of protection equipment and other devices yang mana bertujuan untuk achieve specified function based on a protection principle. So system protection in is the art of science detecting problem dan juga with power system component and isolating this component. So system protection ni peranan utama adalah sebagai salah satu device untuk detect, kalau kita khusus kat sini adalah detect current yang berlebihan dan juga berfungsi bergabung dengan beberapa komponen untuk asingkan ataupun kita kata dalam istilah yang mudah untuk breaking ataupun isolate the circuit. Maknanya kat sini sistem protection berperanan utamanya adalah untuk detect, untuk kesan arus yang berlaku disebabkan oleh litar pintas contohnya, dan kemudian dia bila kesan arus berkenaan, dia akan berperanan bertindak untuk putuskan bekalan ataupun menyekat daripada arus yang berlebihan itu merebak ke litar yang lain. Baik, seterusnya. So, need for protection. Keperluan kepada protection. Kenapa kita perlukan protection? Need for protection ni maksudnya kenapa kita perlukan sistem protection. So, yang pertama sekali kita perlukan sistem perlindungan ini supaya the power system must maintain acceptable operation 24 hours. Mana untuk mengekalkan keoperasian mana operasinya berterusan. Supaya operasinya berterusan bila berlaku sesuatu yang tidak diingini. Kemudian voltage and frequency must stay within certain limit, mana maintain voltage dan frekuensi. Tak nak berlaku voltage drop dan sebagainya. Okay. Kemudian protect the public, maknanya mungkin melibatkan orang lah ataupun pengguna. Public ni mungkin bermaksud berguna ataupun personal lah. Kemudian improve system stability, minimize damage to the equipment and then protect against overload. Okay. Minimize damage maknanya bila berlaku kebiasaannya bila berlaku litar pintas, arus ni akan berlaku peningkatan. Akibat daripada arus peningkatan ini, kebiasaannya boleh menyebabkan berlaku kebakaran. Jadi untuk menyekatkan kebakaran ini berlaku, maka perlu
adakan sistem protection untuk mengurangkan damage. Alright, next is damage to, contoh kat sini damage to main equipment. Contohnya berlaku kebakaran, letupan dan sebagainya. Kemudian electrical equipment thermal damage. Sebenarnya thermal damage ni, thermal ni, haba ni sebenarnya disebabkan oleh peningkatan current. Okay? Bila orang kata air short circuit meningkat, maka haba berkenaan akan meningkat lah. Dan biasanya bila haba panas ni, damage daripada segi damage ni, kerosakannya berlaku pun dengan dalam masa yang singkat. Boleh berlaku dalam masa yang singkat. Seterusnya, kita akan pergi kepada basic requirement for evaluating power system protection. Okay, basic requirement ni lebih kepada spesifikasi peralatan protection lah. Bila kita hendak memilih power system protection, apa spesifikasi atau ciri-ciri yang perlu ada. Okay, ada di sini dinyatakan 6. Yang pertama, power system protection tu mestilah reliability dari segi kebolehpercayaan lah. Kepercayaan. Dependability, we operate when it should be, and security, not operate when it should not. Maknanya dari segi kebolehpercayaannya, mana kita boleh percaya. Contohnya kalau kita ada hire jaga kat rumah lah, maknanya dia boleh bertindak apabila ada orang menceroboh, dan dia boleh stay maintain jaga rumah kita bila tak ada apa-apa. Okay, itu makna kebolehpercayaan. Sama dengan sistem protection, so mesti dia boleh dipercayai. Kemudian yang kedua, dia mestilah ada sensitivity, maknanya di sini dia boleh detect walaupun ada berlaku kerosakan yang kecil. Okay, contohnya kat sini berlaku perubahan current yang kecil saja, dia sensitif boleh detect current yang berubah, yang current fault current contohnya. Kemudian lagi mesti boleh bertindak dengan cepat. Seterusnya simplicity, easy to install, mana easy to maintain. Kemudian selectivity ni makna dia boleh kebolehan peralatan berkenaan ataupun sistem berkenaan boleh memilih antara bahagian yang rosak ataupun bahagian yang okey. Dan last sekali adalah economic maximum protection at minimal cost. Economic ni maksudnya that cost protection system tu lagi rendah lah daripada the whole system yang kita pasang pada sistem elektrikal. Okay, baik. InsyaAllah pada video akan datang kita akan sambung berkenaan dengan what is fault dan apa itu type of fault, dan juga contoh-contoh fault dalam sistem pendawaian elektrik. Okay, baik. Sekian saja untuk video kali ini. Kita akan sambung pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.